Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Haidir bin Abdul Hamid dari Pusat Pembelajaran OUM Tanjung Malim dalam program Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian. Dalam video ini, saya akan bincangkan mengenai teknologi komunikasi daripada subjek pengenalan kepada komunikasi. Sebelum itu, mari kita lihat dulu topik-topik yang akan dibincangkan. Perkara pertama adalah implikasi teknologi komunikasi ke atas hubungan peribadi, dan perkara kedua adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja atau dalam sesebuah organisasi. Sebelum saya meneruskan perbincangan ini, ingin saya menerangkan mengenai pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat, sistem ataupun kaedah yang diguna pakai untuk memberikan kemudahan dalam menghantar, mencari, berkongsi dan menerima maklumat. Baik, kita mulakan dengan topik pertama kita, iaitu implikasi teknologi komunikasi ke atas hubungan peribadi. Apa itu hubungan peribadi? Hubungan peribadi adalah satu hubungan dua hala yang wujud dengan melibatkan sekurang-kurangnya dua individu, yang mana hubungan ini dijalinkan dalam usaha untuk mencapai agenda-agenda tertentu dan juga sebagai memenuhi keperluan manusia. Antara implikasi-implikasi yang wujud ke atas hubungan peribadi ialah teknologi komunikasi bakal menghidangkan dan memberikan kemudahan yang tanpa sempadan kepada setiap penggunanya. Faktor jarak jauh tidak lagi menjadi satu bebanan kepada sesebuah hubungan peribadi, dan faktor masa tidak lagi menjadi masalah kepada kita. Kemudahan teknologi komunikasi yang wujud ketika ini dapat membantu kita dalam usaha menumpukan perhatian untuk memenuhi komitmen-komitmen yang wujud dalam sesebuah hubungan peribadi. Dalam erti kata yang lain, kemudahan-kemudahan ini akan membantu kita dalam usaha membentuk satu hubungan peribadi yang baik. Setiap perhubungan yang dijalinkan, tidak kira dekat ataupun jauh, akan dapat dijalinkan dengan lancar. Memang tidak dapat dinafikan teknologi komunikasi memberikan implikasi-implikasi yang positif dalam sesebuah perhubungan. Namun, tidak juga dinafikan ianya dapat mewujudkan implikasi-implikasi negatif. Antaranya ialah kemungkinan wujudnya keraguan dan kemuskilan dalam berkomunikasi apabila kita menggunakan teknologi ini. Selain daripada itu, kemudahan teknologi ini akan mewujudkan lambakan identiti palsu dalam dunia digital yang akan menjadi satu kebimbangan kepada kita, di mana kebanyakan identiti palsu ini diwujudkan dalam memenuhi agenda tidak baik mereka, seperti untuk tujuan menipu dengan niat mendatangkan keuntungan kepada mereka. Baik, kita teruskan dengan perkara seterusnya dalam perbincangan kita, iaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja atau dalam sesebuah organisasi. Teknologi komunikasi kini telah menjadi sebagai satu keperluan kepada sesebuah organisasi. Ini kerana teknologi komunikasi ini mampu menggabungkan elemen visual, lisan, data dan bunyi dalam satu masa yang sama, yang mana ianya menjadikan komunikasi sebagai salah satu perkara yang menarik, mudah difahami dan berkesan. Selain daripada itu, proses perbincangan dan penyampaian maklumat kepada setiap warga organisasi dapat dijalankan dengan mudah, pantas, tanpa dibebani faktor jarak, masa serta kos. Kemudahan teknologi ini juga menjadikan pentadbiran sesebuah organisasi lebih lancar, dan pemantauan pekerjaan dan sumber manusia dapat dijalankan dengan mudah.
Teknologi ini memberikan peluang kepada individu-individu untuk meningkatkan prestasi kerja mereka dalam sesebuah organisasi, dan dalam pada masa yang sama ianya mampu membantu organisasi untuk mengurangkan kitaran masa sesuatu pekerjaan, meningkatkan produktiviti dan seterusnya, menjadikan organisasi itu terus berdaya saing. Walaupun begitu, kekurangan yang akan timbul haruslah disedari oleh setiap organisasi. Teknologi ini mampu menyumbang kepada berlakunya kebocoran maklumat rahsia sesebuah organisasi. Maklumat-maklumat ini berkemungkinan digodam oleh penggodam-penggodam dunia digital ataupun penyebaran oleh pekerja dalaman dengan memanfaatkan kemudahan teknologi ini. Dengan kemudahan-kemudahan yang dihidangkan oleh teknologi komunikasi ini, berkemungkinan wujudnya aktiviti-aktiviti salah guna kemudahan ini untuk tujuan peribadi oleh warga kerja ataupun organisasi. Sekadar itu perbincangan kita dalam video ini. Manfaatkanlah kemudahan-kemudahan yang wujud daripada teknologi komunikasi ini, tetapi haruslah berlandaskan etika media yang baik. Sekian daripada saya, Muhammad Nur Haidir bin Abdul Hamid. Terima kasih.